Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat dan bertemu lagi dengan Cikgu Nasa di channel Nasa 2K Studio. Hari ini kita akan meneruskan lagi pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Dan kali ini kita masih lagi menggunakan buku teks dan buku aktiviti jilid 2. Buku teks pada muka surat 22 dan buku aktiviti pada muka surat 23. Cikgu harapkan anak-anak sudah bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu nyatakan tadi. Okey. Sudah bersedia? Kalau anak-anak sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada muka surat 22 buku teks, kita akan mempelajari di bawah tajuk pengurusan sisa pepejal dengan kemahirannya mendengar dan bertutur. Jom kita baca dahulu apa yang tercatat pada muka surat ini. Mari kita semula. Nabila ingin membantu ibunya membuang sampah. Tumpuannya pada cara yang paling sesuai untuk mengitar semula. Nabila, cara manakah yang akan Nabila pilih? Saya memilih cara kitar semula kerana dapat menjimatkan wang dan mengelakkan pencemaran. Okey, itu sedikit jawapan daripada cikgu lah. Sebelum itu cikgu nak tanya dahulu. Kamu faham apa yang dimaksudkan dengan sisa pepejal? Sisa adalah sabaki ataupun bahan buangan yang sudah tidak diperlukan lagi. Manakala pepejal adalah satu benda yang mempunyai bentuk yang tidak boleh berubah. Kadang-kadang berubah disebabkan oleh manusia, haiwan ataupun alam semula jadi. Dia berubahlah. Okey. Contoh si pepejal ini mudah saja seperti tin, botol-botol kaca, buku-buku lama, itu pepejal. Yang boleh nampak bentuknya. Ya, okey. Manakala kitar semula adalah mengubah sisa menjadi sumber-sumber yang bernilai. Boleh juga mengurangkan penggunaan bahan-bahan semula jadi dan juga menjanakan keuangan kepada kita. Maknanya kita gunakan bahan-bahan buangan itu untuk kita jual, untuk kita kitar semula dan kita boleh dapat keuangan balik, dapat duit balik daripada apa yang kita lakukan itu. Faham ke dah? Okey. Kita teruskan lagi pembacaan kita. Pengasingan sisa pepejal di punca. Maksud ayat ini ialah bagaimana kita nak mengasingkan bahan-bahan buangan itu di tempat pengumpulan. Yang pertama, asingkan sisa. Yang kedua, sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan diletakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Maksudnya di sini kita perlu mengasingkan di antara bahan-bahan yang boleh dikitar semula, sisa-sisa yang boleh dikitar semula dan yang tak boleh dikitar semula. Dan ada hari-hari tertentu pihak pengurusan sisa pepejal ini yang akan datang membuat pungutan. Jadi kita letakkanlah pada hari ini mereka pungut tu, kita serahkan bahan-bahan yang boleh dikitar semula ini. Kemudian pengasingan sisa pepejal di tong kitar semula. Pernah lihat? Pernah tengok tong kitar semula? Pastikan ada di sekitar kawasan perumahan kita. Ada 3 warna yang perlu kita masukkan dengan bahan-bahan yang berbeza. Warna yang pertama adalah warna coklat. Untuk kita masukkan kaca, seperti kaca yang lusinar ataupun kaca yang berwarna, botol-botol minuman, botol vitamin dan juga bekas kosmetik, iaitu bekas-bekas alat-alat solekan, ada alat kecantikan diri. Okey. Tong yang kedua berwarna biru. Iaitu untuk bahagian kertas seperti majalah, surat khabar, buku, kotak cardboardnya. Itu bahan-bahan yang termasuk dalam kategori kertas. Manakala tong yang ketiga adalah plastik ataupun aluminium yang berwarna jingga. Sama ada plastik itu lusinar atau berwarna
tin-tin minuman dan juga makanan. Jadi jangan tersalah masuk. Itu adalah bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Okey. Dah jelas tentang tong kitar semula? Apa kata kalau kita terus ke buku aktiviti pada muka surat 23? Jom. Pada muka surat 23, pengurusan sisa pepejal. Aktiviti 1. Bandingkan cara pengurusan sisa sampah di air dan di darat. Okey, maksudnya di sini kita perlu membaca kenyataan yang diberikan dan kemudian kita lengkapkan peta buih berganda yang disediakan. Okey, kita baca dahulu supaya lebih jelas dan lebih faham. Khidmat pengurusan sampah. Rumah Datuk Alia berhampiran dengan Sungai Muar, Johor. Alia sedang berbual-bual dengan datuknya sambil melihat pekerja membersihkan sungai. Okey, ada dua cara. Di sungai, menggunakan bot yang diubah suai. Sampah dikutip cepat. Muatan maksimum 50 kg. Tujuannya untuk menjaga kebersihan sungai. Itu kenyataan tentang pembersihan sampah di sungai. Sekarang kita baca pula tentang kutipan sampah di darat. Kutipan sampah dari rumah ke rumah menggunakan lori sampah. Sampah diangkut cepat. Muatan maksimum 15,000 kg. Dan tujuannya untuk menjaga kebersihan persekitaran. Dari pernyataan yang kita baca tadi, ada persamaan dan ada perbezaan di antara kutipan sampah di sungai dan juga pungutan sampah di darat. Itu yang akan kita isi di dalam peta buih berganda ini. Kita lihat pula peta buih berganda yang disediakan. Ada dua gambar di tengah-tengah, yaitu kutipan sampah di sungai dan juga lori sampah, pungutan sampah di darat. Okey. Kalau yang berada di tengah-tengah, ada dua bulatan yang berada di tengah-tengah itu adalah persamaan di antara kedua-dua cara. Cuba kita cari apakah persamaan di antara kedua-dua cara pungutan sampah ini. Kita lihat. Petikan yang ketiga. Sampah dikutip cepat di sungai ya. Dan kita lihat pula yang ketiga, sampah diangkut cepat. Sama tak? Sama. Jadi kalau sama, kita tulis sahaja di ruangan yang pertama, sampah dikutip, tambah sendiri. Baik. Kemudian kita lihat lagi persamaan seterusnya. Di sungai, cuba kalau kita lihat yang bahagian bawah sekali. Tujuannya untuk menjaga kebersihan sungai. Kalau di darat, bahagian bawah sekali, tujuannya untuk menjaga kebersihan persekitaran. Sama tak? Menjaga kebersihan. Okey, jadi bolehlah kita tulis bertujuan untuk menjaga, tambah sendiri. Okey. Dah dua persamaan kita dapat, sekarang kita cari perbezaan. Kita lihat dahulu fakta-fakta tentang kutipan sampah di sungai. Kutipan sampah di sungai. Mudah. Yang kedua, menggunakan bot yang diubah suai. Kita ringkaskan sahaja. Kita tulis menggunakan bot. Cukuplah. Faham tak? Sebab yang satu lagi menggunakan lori sampah. Okey. Seterusnya, yang ketiga. Apa perbezaannya lagi? Muatan maksimum 50 kg. Kamu salin sahaja ayat itu di peta buih yang masih lagi kosong di ruangan kutipan sampah di sungai. Baik, kita berbalik kepada
pungutan sampah di darat. Kalau tadi di sungai, sekarang sampah dikutip dari mana ke mana? Isi tempat kosong. Yang kedua, kalau tadi di sungai menggunakan bot, yang ini menggunakan lengkapkan. Kalau tadi di sungai muatan maksimumnya 50 kg, di sini muatan maksimumnya lengkapkan. Di darat muatan maksimumnya berapa? Tulis. Dah habis. Okey, kalau dah selesai, minta kamu lengkapkanlah peta buih berganda yang terdapat pada muka surat 23 ini dengan kemas, dengan lengkap, dan pastikan juga kamu menulis dengan ejaan yang tepat dan betul. Kalau dah siap semuanya, nanti hantar kepada cikgu untuk cikgu semak dan cikgu nilai. Okey, cikgu rasa setakat itu dahulu. Sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.